Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan. Saudara-saudara, rupanya ramai yang mulai bercakap berkaitan dengan cuti Rafizi Ramli. Bukan saja netizen bersuara, bahkan daripada kepimpinan pembangkang dilihat ada yang seolah-olah mempersoalkan perkara ini. Berkaitan dengan cuti Rafizi sebelum ini, yang kita sudah dengar, berkaitan dengan Rafizi Ramli yang mengambil cuti, adakah beliau cuti ini disebabkan pemilihan PKR? Adakah setelah beberapa kem Rafizi, sahabat-sahabat Rafizi kalah di dalam pemilihan PKR, Rafizi Ramli akan merajuk mengambil cuti panjang ataupun tiba-tiba meletakkan jawatan? Mungkin itu antara spekulasi, antara cerita. Tetapi sebenarnya bagi saya jawapan itu mungkin adalah tidak relevan. Nah, akhirnya berkaitan dengan jawatan nombor 2 di dalam PKR. Dalam artikel daripada FMT, biar Saifuddin ambil alih jawatan timbalan Presiden, Rafizi diberitahu. Adakah dengan ini bermakna Rafizi Ramli diarah letak jawatan sebagai timbalan Presiden PKR dan memberikan laluan kepada Saifuddin Nasution? Ketua PKR Titi Wangsa berkata, spekulasi peletakan jawatan Rafizi dan tindakannya mengambil cuti panjang menimbulkan keresahan dalam kalangan ahli parti. Adakah beliau ini mungkin akan letak jawatan di dalam PKR dan juga di dalam kabinet sebagai Menteri Ekonomi? Itu menjadi pertanyaan. Seorang pemimpin bahagian PKR menggesa Rafizi Ramli memberi laluan kepada Saifuddin untuk mengambil alih jawatan timbalan Presiden parti itu. Ketua PKR Titi Wangsa, Syed Badli Shah Syed Osman berkata, spekulasi peletakan jawatan Rafizi dan keputusannya mengambil cuti panjang menimbulkan keresahan dalam kalangan ahli parti dan kerajaan perpaduan. Justru beliau meminta Rafizi segera menjawab semua spekulasi itu, bukannya membiarkan ia menjejaskan kestabilan parti. Rafizi tidak seharusnya membiarkan PM Anwar menepis isu remeh seperti ini di mata umum, sedangkan beliau seharusnya memfokuskan segala usaha untuk memperkukuh kedudukan ekonomi dan kerajaan. Saya tertanya-tanyalah, kalaulah tiba-tiba Rafizi letak jawatan, tiba-tiba PKR rombak, Anda rasa mungkin siapakah yang bakal menjadi timbalan Presiden, Naib Presiden dan mungkin juga yang boleh menggantikan Anwar pada pemilihan PKR akan datang? Adakah Nurul Izzah ataupun mungkin Saifuddin Nasution boleh jadi Presiden PKR yang baru? Jadi tuan-tuan, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ada yang kata menjelang pilihan raya umum ke-16, Perikatan Nasional akan mengalami kekalahan yang lebih teruk berbanding pilihan raya umum ke-15. Umum juga mengetahui PRU 15 yang lepas, gabungan yang paling banyak menang kerusi parlimen adalah Pakatan Harapan dan seterusnya Perikatan Nasional. Namun ada yang kata setelah PH memerintah PHBN dan setelah PHBN memerintah, Kerajaan Perpaduan memerintah, setelah beberapa pilihan raya yang diadakan, PRK, pilihan raya negeri, ada yang kata tren penyokong PN beralih sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, adakah dengan ini menjelang PRU 16, PN boleh hilang lebih banyak kerusi lagi? Ini satu tulisan. Menjelang pilihan raya umum ke-16, PN boleh kehilangan 32 daripada 74 kerusi parlimen sekiranya, dalam artikel daripada Kerengga, Harapan Daily,
PAS parti politik lama dan berpengalaman luas. Mereka bijak membaca dan mencatur gerak politik mereka sendiri. Sebab itu, apabila berdepan beberapa isu berbangkit dalam PN, mereka kembali membuka pintu kepada UMNO. Isu-isu berbangkit tersebut bukan sekadar tentang hubungan dengan Bersatu, seperti yang saya sentuh dalam catatan lepas, tetapi juga tentang peluang mereka dalam PRU 16 nanti, menurut artikel ini. Jika situasi politik sekarang tiada perubahan dan UMNO BN kekal bekerja sama dengan PH menuju PRU 16, PN berpotensi hilang sekurang-kurangnya 32 kerusi parlimen yang mereka sandang sekarang berdasarkan undi yang mereka perolehi berbanding campuran undi sedia ada PHBN. Hilang 32 daripada 74 kerusi yang dimenangi dalam PRU 15 2022 bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh PN. Bahkan akan menjadi mimpi ngeri. Sebab itu, saya percaya para strategis PAS tidak akan biarkan perkara ini berlaku. Mereka adalah parti tunggal yang memenangi kerusi parlimen paling banyak dalam PRU lepas. Mereka akan cuba pertahan karisma yang ada. Saya kurang sentuh tentang Bersatu kerana kekuatan sebenar akar umbi PN adalah PAS. Setiap kali pilihan raya, Bersatu hanya bergantung kepada kekuatan jentera PAS. Jika PAS memilih untuk tinggalkan kerjasama dengan Bersatu dan mereka gagal menumpang mana-mana parti dalam PRU akan datang, Bersatu berisiko hilang dalam radar politik tanah air seperti yang sedang dialami pejuang. Secara umumnya, 32 kerusi yang saya maksudkan itu paling banyak adalah dari Perak, yaitu negeri tempat sedang berlangsung PRK Air Kuning. Jika PHBN kekal bekerja sama dan senario politik tidak banyak berubah, PN berisiko hilang 8 kerusi di Perak, yaitu Gerik, Parit Buntar, Bukit Gantang, Padang Rengas, Kuala Kangsar, Parit, Pasir Salak, dan Lumut. Pahang pula negeri kedua yang paling banyak PN berisiko, terlepas dengan 7 kerusi, yaitu di Jerantut, Indra Mahkota, Kuantan, Maran, Kuala Krau, Temerloh, dan Rompin. Seterusnya Selangor dengan 6 kerusi, Melaka dan Pulau Pinang masing-masing 3 kerusi, Johor pula berisiko hilang 2 kerusi. Di Mersing dan paling menarik kerusi yang sedang disandang oleh Tan Sri Muhyiddin, yaitu pengurus PN sendiri di Pago, juga termasuk dalam senarai. Selain itu, Kedah dan Perlis masing-masing 1 kerusi parlimen, Parlimen Kulim, Bandar Baharu, dan Kanggar. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, kalau perkara ini benar, ini bukan pasal lompat parti ke apa. Jadi adakah untuk mencegah perkara ini PAS akan keluar PN dan menyokong kerajaan, ataupun Bersatu yang akan keluar PN dan menyokong kerajaan? Jadi perkara ini boleh membawa kepada perubahan dinamik politik. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati, apa komen Anda?